Salam sejahtera dan hai. Saya hos anda, Khalid Hamid ataupun MK. Jom sama-sama kita BTMP, belajar trading melalui pendengaran. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Apakah salah satu punca trader gagal? Jawapannya, kalau anda dah pernah dengar episod sebelum ni, saya ada bagi tahu, sebab modal yang kecil. Terlalu ramai traders yang gunakan modal kecil kemudian mengharapkan pulangan yang besar. Modal kecil tapi impian ataupun nafsu mereka tu besar. Bila kedua-dua perkara ni tak align ataupun selari, sebab itulah traders akan mengambil risiko yang tinggi lalu menyebabkan mereka gagal dengan begitu mudah. Lepas tu apa yang berlaku? Trader tersebut akan depo lagi, tapi sekali lagi mereka akan kecundang. Perkara ini akan berulang-ulang sampailah satu tahap trader tersebut cukup insaf dan mula mencari penyelesaian. Dan penyelesaiannya saya akan bagi dalam episod kali ini, iaitu prop trading sebagai game changer untuk trader. Sebagai trader, kita perlu pastikan yang effort kita ni berbaloi. Janganlah kita penat-penat buat analisis, dah belajar, dah tengok video macam-macam, tapi bila dapat profit tu, alahai, setakat 20 ataupun 30 dolar sahaja. Ianya tidak berbaloi. Anda deserve dan anda patut dapat lebih banyak daripada itu. Trading adalah satu kerjaya yang profesional. Satu dunia ada trader. Ini bukan kerjaya yang lekeh-lekeh ataupun pendapatannya tu sedikit. Jadi apakah masalahnya? Masalah anda ialah modal anda kecil. Kalau anda nakkan pulangan yang berbaloi dalam trading, anda tak akan dapat lari daripada hakikat modal, iaitu modal besar untung besar dan hakikat risiko iaitu high risk, high return. Tapi bila anda dah gunakan modal yang besar, anda dah tak perlu nak ambil high risk. Anda boleh trade menggunakan approach low risk, low return. Inilah kombinasi yang terbaik, iaitu gunakan modal yang besar, kemudian ambil low risk untuk setiap trade anda. Saya selalu tekankan supaya anda risk 1% sahaja per day. Jangan risk lebih daripada itu. Dan jangan sesekali gunakan pendekatan risk per trade. Sebab hampir pasti anda akan overtrade. Bila anda risk 1% dan profit anda telah hit 2R ataupun 2%, anda dah pun boleh close position anda. Sentiasa target untuk dapat 2 ataupun 3R daripada trade anda. Lebih dari itu adalah rezeki ataupun bonus. Jangan hold kalau anda dah pun profit maksimum sebanyak 3R. Kalau dah ada profit 2R ataupun 3R depan mata, terus close. Sebab kalau anda hold lagi, takut dia jadi loss ataupun break even. Baiklah, dalam episod kali ini saya akan terangkan mengenai prop trading dan bagaimana ia boleh membantu anda untuk mencapai matlamat anda sebagai seorang trader dengan lebih pantas dan mudah. Kalau dulu, seseorang trader itu boleh mendapatkan modal yang besar melalui compounding, tetapi ia memakan masa yang lama dan betul-betul memerlukan return yang konsisten. Selain daripada itu, mungkin juga mereka boleh mengumpul modal ataupun wang mereka sendiri. Mereka kumpul modal sedikit demi sedikit daripada gaji mereka. Tapi itu semua dulu. Sekarang dengan berkembangnya proprietary trading firm ataupun prop firm, anda boleh mendapatkan modal yang besar dengan lebih cepat dan mudah. Modal sebesar sehingga $200,000 bukan lagi angan-angan. Semuanya kini adalah realiti yang boleh dicapai oleh semua trader. Jadi macam mana anda nak rebut peluang ini? Saya berikan flow dia sekarang ya. Pertama sekali anda perlu pilih berapa modal yang anda nak. Katakanlah anda nak $100,000. Okey, kemudian anda perlu bayar fees untuk mengambil challenge. Fees ini adalah kira-kira 0.5% daripada modal yang anda mahukan. Kalau anda nak modal $100,000, maka yuran yang perlu anda bayar adalah $500. Kalau nak modal $200,000, maka yuran yang perlu anda bayar adalah $1,000. Ianya adalah sesuatu yang tak masuk akal kerana dengan yuran sebanyak $500, anda boleh mendapatkan modal sebanyak $100,000. Okey, kita sambung semula flow tadi. Lepas anda bayar yuran, anda perlu mencapai target sebanyak 8 ataupun 10%.
Inilah yang dikatakan sebagai challenge stage yang pertama. Anda kena hit 8% ataupun 10%. Target ni adalah bergantung kepada firm. Bila anda dah berjaya capai target untuk stage yang pertama, anda perlu melalui challenge step yang kedua pula. Untuk stage yang kedua ataupun step yang kedua ini, challenge-nya adalah lebih mudah sebab targetnya adalah lebih rendah, iaitu 5%. Tempoh masa adalah bergantung kepada firm. Ada firm yang kini mengamalkan unlimited trading days. Maksudnya untuk stage 1 ataupun stage 2, mereka tidak lagi meletakkan tempoh untuk anda hit target tersebut. Kalau sebelum ni, tempoh yang standard ialah stage pertama 30 hari dan stage kedua adalah 60 hari. Namun begitu, anda perlu mematuhi rules yang mereka berikan. Dua rules yang anda wajib ingat dan mesti patuhi setiap masa ialah 5% daily loss dan juga 10% total loss. Maksudnya, dalam satu hari anda tak boleh loss lebih daripada 5%. Dan untuk keseluruhan tempoh challenge tersebut, anda tak boleh loss lebih daripada 10%. Misalnya macam modal 100,000 tadi, anda tak boleh nak loss lebih daripada 5,000 USD untuk satu hari dan anda tak boleh nak loss lebih daripada $10,000 untuk tempoh stage 1 tersebut. Kalau anda loss satu hari 1% ataupun $1,000, maka dalam masa 10 hari, anda dah pun melanggar rules 10% total loss tersebut. Dan ingat ya, kiraan loss ni dah pun termasuk dengan swap dan juga commission. Jangan ingat yang loss tu mereka kira semata-mata atas perbezaan anda entry dengan close sahaja. Okey, now katakan anda dah berjaya melepasi kedua-dua challenge tersebut. Anda akan diberikan funded account. Dan funded account ini, semua profit yang anda buat, anda akan dapat profit sharing sebanyak 80% sekurang-kurangnya. Ada firm yang bagi 85% dan ada firm yang bagi sampai 90%. Katakan anda buat profit sebanyak $5,000, maka bahagian anda adalah $4,000 kalau profit sharing 80%. Dan dalam prop trading ada cycle. Ada yang 14 hari dan juga 30 hari. Kalau cycle 14 hari, dalam tempoh 14 hari, anda boleh trade account funded tersebut dan setelah cukup 14 hari, berapa profit yang terkumpul, mereka akan berikan 80% kepada anda. Itu kalau profit. Lepas tu, anda akan mulakan cycle yang baru dengan modal asal. Itu situasi kalau profit. Kalau anda berada dalam situasi loss, anda akan mulakan cycle yang baru dengan berapa baki modal yang tinggal. Misalnya daripada 100,000 anda dah loss 2% ataupun 2,000. Maka anda akan mulakan cycle yang baru dengan modal sebanyak $98,000. Jadi untuk cycle semasa anda tak dapat payout sebab tak ada profit. Untuk cycle yang seterusnya, katakan daripada 98,000 anda berjaya bangkit dan buat profit sebanyak 2,000 USD. Maka 2,000 USD tersebut anda akan dapat 80%. Satu berita baik mengenai prop trading ialah anda tidak menanggung apa-apa risiko. Anda tak perlu letakkan duit ataupun modal dekat prop firm. Mereka yang menyediakan modal tersebut untuk anda. Dan ada satu berita baik untuk anda, iaitu yuran yang anda bayar tadi, iaitu katakanlah $500 tu, mereka akan refund bila anda berjaya capai payout pertama. So, kalau anda dah dapat refund fees, lepas tu anda pun tak letak apa-apa modal dekat prop firm, apa lagi risiko yang anda tanggung? Jawapannya memang tak ada. Anda ibarat seperti buat duit atas angin. Kalau dulu kita cakap kita trade demo account, ramai orang akan gelakkan kita. Sebab orang expect kita trade real account baru boleh withdraw. Tapi dalam dunia sekarang ni, prop trading kita akan trade demo account dan mereka akan bayar kita payout. Jadi walaupun anda trade demo account, anda masih lagi boleh dapat withdrawal ataupun payout. Dan apa yang menariknya, disebabkan modal anda yang besar, anda tidak perlu lagi terkejar-kejar ROI ataupun profit yang besar. Kalau modal 100,000, anda dapat cuma 3% sahaja. Ianya mungkin tidak banyak, tapi disebabkan modal tersebut besar, anda dapat 3,000 USD. Dan 3,000 USD ni, lepas tolak profit sharing, anda punya bahagian ialah 2,400 USD.
kalau kita tukar kepada ringgit Malaysia, ianya sudah pun bernilai lebih daripada RM10,000. Kalau hasil trading anda sebegini, barulah kita rasa apa yang kita buat ni berbaloi. Kalau kita penat-penat buat TA, lepas tu kita buat decision buy, sell, no trade tu, lepas trade banyak kali, hasilnya adalah $10 saja. $10 tak akan boleh mengubah hidup kita dan ianya tidak membantu sangat pun. Tetapi, anda dah buat banyak kerja, anda dah pun keluarkan effort, anda dah berusaha, tapi anda tak dapat hasil yang membanggakan. Itulah yang menyebabkan trading anda tidak berbaloi dan anda hanya akan dapat stres sahaja. Kalau anda tak ada modal yang besar, saya memang sangat-sangat recommend supaya anda polish anda punya skills, belajar betul-betul macam mana nak trade prop trading, lepas tu anda ambil jalan prop trading ini. Kalau anda nak modal $100,000, anda perlu buka demo account $100,000 dan praktis dengan account $100,000 tersebut. Janganlah anda praktis pada $100 lepas tu anda nak apply pada $100,000. Ianya jauh berbeza. Jadi ianya sangat menarik kan? Anda tak tanggung apa-apa risiko, anda tak perlu letak duit dekat prop firm. Instead, anda boleh dapat pulangan yang sangat lumayan berulang-ulang kali. Kemudian akan timbul persoalan, dari mana datanya duit yang prop firm ni dapat? Macam mana mereka boleh begitu murah hati bagi modal yang besar, lepas tu bagi payout secara berkala dengan amount yang besar? Macam mana mereka nak survive sebagai sebuah bisnes? Saya sendiri pun ada soalan yang sama dengan anda. Sebab tu saya buat research dan saya kaji. Malah saya sendiri tanya kepada mereka, macam mana mereka buat duit? Jadi saya boleh share dengan anda 3 cara macam mana prop firm boleh bertahan dan mengekalkan bisnes model ini untuk satu jangka masa yang panjang. So ada 3 cara ya. Yang pertama adalah mereka buat duit daripada fees yang dibayar. Secara umum kita boleh katakan 95% traders are losers. Maksudnya 95% traders akan gagal challenge tersebut. Bukan sahaja pada challenge, malah ramai juga yang gagal sebelum dapat refund fees. Ialah sebab diorang refund kalau kita berjaya capai payout pertama. Ramai trader yang dapat funded tapi tak sempat pun dapat payout pertama tu. So prop firm tak perlu nak bayar refund kepada kita. Jadi inilah dia punca pendapatan utama untuk prop firm, iaitu mereka collect fees daripada losers. Sekali lagi saya nak bagi tahu, 95% traders gagal dalam challenge yang diberikan. Jadi kesemua fees yang dibayar ini adalah revenue ataupun income kepada prop firm. Cara yang kedua, macam mana prop firm buat duit adalah melalui profit sharing. Saya dah bagi tahu tadi, 80% profit adalah milik anda, manakala 20% lagi bahagian adalah milik mereka. Jadi itu adalah salah satu cara juga macam mana prop firm buat duit. Dan yang ketiga, mungkin anda tak pernah dengar tapi anda bertuah sebab saya share dalam podcast ini, iaitu mereka copy trade trader yang berjaya. 5% trader yang konsisten dalam prop firm tersebut, mereka akan copy trade mereka dan mereka akan promote kita punya trade kepada bigger institutions yang lagi besar daripada mereka. Sebab bukan senang nak cari top 5% trader dalam dunia. So, kalau anda ada a pool of trader yang sememangnya profitable dan konsisten, sudah tentulah mereka boleh gunakan trade ataupun performance kita untuk mereka marketkan ataupun ajak bigger institutions di luar sana untuk invest dekat mereka. Ataupun senang cerita, mereka membuat servis copy trade. Jadi itulah dia perkongsian saya mengenai prop trading dalam episod kali ini. Untuk menjadi trader yang berjaya dan profitable adalah lebih mudah untuk anda mengikuti jalan sebagai seorang prop trader. Gunakan modal yang besar, barulah pulangan kerja keras anda itu akan berbaloi. Profit yang besar bukan lagi angan-angan. Anda boleh mencapainya melalui prop trading. Tapi sebelum anda go through challenges prop trading, saya menasihati anda supaya dapatkan ilmu yang secukupnya, kemudian buka demo account dan polish skills anda sampai anda boleh hit target dan maintain prop account ataupun funded account tersebut. Apa yang penting di sini adalah skills anda.
Kalau anda seorang trader yang skillful dan berpengalaman, tak ada sebab untuk anda gagal dalam prop trading challenge. Dan apa yang lebih baik lagi, tak ada limit pada prop account yang anda boleh dapat. Sekarang ni ada banyak prop firm dan setiap prop firm ada had maksimum masing-masing. Kalau anda dapat modal maksimum sehingga $600,000 di 3 firm sahaja, anda sudah pun mempunyai modal ataupun capacity sebanyak $1.8 juta. Berbanding dengan sebelum ni, kalau anda trade gunakan modal 100 ataupun $1,000, cuba bayangkan anda trade menggunakan modal 1.8 juta USD. Sudah tentulah ianya jauh berbeza dan akan menjadi jauh lebih mudah. Trading ni jadi susah bila anda guna modal kecil dan anda kena kejar ROI ataupun profit yang besar. Dia akan jadi jauh lebih mudah dan lancar bila anda gunakan modal yang besar. Lepas tu, anda hanya perlu membuat profit yang sedikit sahaja, iaitu antara 5 ke 10% sebulan. Okey, sekian sahaja untuk episod podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya, teachers learn the most. Share episod podcast kali ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang rakan anda. Untuk info lanjut mengenai TFS Price Action Trading dan bagaimana kami boleh membantu anda untuk menjadi trader yang profitable, layari tfspriceaction.com. Selamat maju jaya dan kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.